Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang dihormati pengurusi majlis yang berbahagia Dr. Ridwan bin Muhammad Nur, pengurusi kompleks penyelaras bagi Parlimen Bersuk, para mudir, para asatizah, para pelajar dan semua hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Pertama saya ucap terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Ridwan kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama pada malam ini untuk berkongsi pandangan dan juga maklumat sempena dengan kedatangan bulan Ramadan yang tidak berapa lama lagi, lebih kurang dalam 10 hari lagi lebih kurang. Kita akan sama-sama menyambut bulan Ramadan. Dan di samping itu pada petang tadi saya diminta untuk merasmikan bangunan Pratafis yang merupakan sebahagian daripada komponen pusat pendidikan Tahfiz An-Nur ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Tuhan kerana diberikan kesihatan dan juga kelapangan sehingga kita boleh bersama-sama bersemayam dalam bulan Ramadan, iaitu puasa. Kerana kita tahu rukun Islam ni ada 5. Salah satunya ialah berpuasa. Dan puasa ini suatu ibadat yang amat istimewa. Yang Tuhan takdirkan kepada kita, Tuhan sengaja buat pilih bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni kalau kita tengok dalam buku, dalam kitab, bulan yang panas. Di tanah Arab bila sebut bulan Ramadan, bulan yang panas, cuaca. Bulan ini hak kita nak sambut ni bulan dalam cuacanya panas, hujan pun jari-jari saja. Dan ini menambahkan lagi cabaran kepada kita orang beri melakukan benda-benda yang biasanya kita buat secara bebas, tetapi kita tahan diri bermula daripada waktu naik fajar subuh sehinggalah tenggelamnya matahari pada waktu maghrib. Ini satu tempoh masa yang panjang dan amat mencabar kepada kita semua. Tetapi inilah bentuk latihan dan juga ujian yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang Islam ni kalau kita baca dalam tulisan ulama, Tuhan sengaja menyusun program ataupun modul puasa ni ialah sebenarnya untuk melatih diri kita. Melatih diri kita dan mengembalikan diri kita ni kepada fitrah. Sebab selama kita hidup, kita bebas makan minum apa semua ni, kita kadang-kadang lari daripada sifat fitrah yang Tuhan jadikan kita. Gapo dia masuk fitrah ni? Kita manusia ni ada unsur rohani. Dalam diri kita ni ada unsur rohani. Kita manusia ni ada 2 unsur rohani, unsur jasmani. Kalau kita ada unsur jasmani saja, tak ada unsur rohani, kita adalah mayat. Jadi mayat, tak ada apa satu. Kalau ada unsur rohani saja, tak ada tubuh, dia jadi hatu. Hatu ni dia tak ada jasmani, dia ada rohani. Tapi kita manusia gabungan antara rohani dan jasmani. Tetapi rohani itulah yang lebih utama bagi kita manusia. Tetapi dalam kehidupan kita ni, bila kita hidup, kita berdepan dengan gitu gini, dengan sibuk, kadang-kadang kita melupakan unsur rohani yang ada pada kita. Kita melebihkan unsur jasmani. Kerana kita melebihkan unsur jasmani lah kita lari daripada landasan yang sebenar. Kita jadi tak ada beza dengan binatang biasa. Makan, minum, menikmati, tuntut teh syahwat, lepas tu nak senang, nak apa ni, sifat dia panggil bahimiah. Dalam kitab sifat kebinatangan. Binatang ni dia tahu makan, dia tahu minum, dia tahu nak sedap. Sebab tu ayat kita tengok dia naik syekh, dia nampak ayat tino dia hambat. Dia tak kira ayat tu anak dia ke, adik-beradik dia ke, mak dia ke, dia hambat. Bila dia saja dia buat kerja, tak kira atas tangga masjid ke, depan tu email ke, dia tak bercara.
Lembu lagu tu juga, lembu kambing. Jadi kalau kita manusia ni terlalu mengikut kehendak jasmani kita, kita akan balik kepada sifat buruk, iaitu sifat binatang. Maka sebab itulah Tuhan nak betul kita setiap tahun, nak mengembalikan kita ni kepada fitrah kejadian kita. Maka Tuhan susung satu modul latihan yang kita panggil puasa. Sebab tu dalam tulisan-tulisan ulama, puasa ni disebut madrasah. Ada ulama menyebut puasa ni tarbiyah. Semua tu merujuk kepada pembinaan rohani kita. Bila kita tahan makan, kita tahan minum, kita mengenepikan sifat jasad ataupun sifat kebinatangan yang ada pada kita. Kita duduk jadi seolah-olah macam malaikat. 12 jam tu tak makan, tak minum, tak isap rokok, hidung pun tak korek, gatal pun tak tahan dah, genyes dinding. Ada orang tak tahan dah, nak korek tak boleh, takut patah, dia genyes dinding. Sering sampai merah hidung. Nak ilah daripada gatal. Tapi kita juga. Jadi kalau kita boleh buat benda ni selama 30 hari ataupun sebulan. Sebab sebulan dalam Islam ni ada 29, ada 30. Dia tak ada 31, tak ada 28. Jadi sebulan ni insya-Allah kalau kita boleh tahan, kita boleh kawal, kita kalau kereta kat dia tiung balik. Dia tiung semula enjin tu supaya jadi stabil. Kalau orang biasa, orang ada kereta, orang biasa bawa kereta, dia kereta ni dia kena tiung enjin. Kalau tak tiung kadang-kadang angin lebih, waktu bung bung bung. Kembur perut kereta. Kadang-kadang 3 selendar jalan gogek. Pasal apa? Kadang-kadang sebok minyak. Semua ni kerana tidak tiung. Jadi manusia ni umpama kereta juga. Kalau tak kena tiung, kadang-kadang dia sebok minyak. Kadang-kadang angin lebih. Kadang-kadang 3 selendar. Waktu rumah tepi masjid pun tak pergi semaya tu 3 selendar. Orang bel tu turik linguh-linguh. Tok bila tu buka habis volume. Siapa dia tutup dengan lembek linguh. Tak pergi juga semaya. Tu masalah tu 3 selendar. Masalah 3 selendar. Contohnya gitu. Jadi Tuhan nak betul balik ni, nak tiung semula enjin kita ni, dia buat mari puasa. Buat mari puasa ni kalau kita turut betul-betul, puasa ni seperti mana hak Nabi ajar, hak Quran royak, hak ulama jelas, insya-Allah tubik pada puasa 30 hari ni kita jadi orang semula. Kita menjadi manusia yang sebenar. Kita bukan menateh, bukan berapa, kita manusia. Sebab manusia ni gabungi antara unsur. Sebab tu pada dia ada sifat menateh, pada dia ada sifat malaikat. Ada berlaku dengan orang-orang. Jadi kita nak seimbang. Kalau kita bukan malaikat, tak makan, tak minum, duk cokor, rumah ngatik saja semua, penat juga kerja. Bini pasal jual kuih nak cari makan, pasal kita duk alik ngatik. Tak boleh juga. Kalau binatang jadi binatang, makan minum tak cara gapo, punah jana juga. Jadi Tuhan nak imbang tadi. Nak imbang tadilah, maka dia mari puasa. Insya-Allah modul puasa ni modul hak Tuhan susun. Yang kita pergi kerusuh kalau orang kerja kajian kan, ada setahun sekali ke 2 kali setahun dia pergi kerusuh. Sama ada in-house training dia panggil ataupun outside training. Pergi situ. Tujuan je apa? Nak betul balik. Nak betul tiung kepala, hati, jiwa, supaya kita buat kerja dengan comel, menjadi produktif, menjadi seorang yang bertanggungjawab, orang yang yang efektif bekerja. Jadi Tuhan ni pun dia ada plan dia. Plan dia ni dia panggil antaranya puasa. Semaya ada satu hari kita kerja buat puasa ni. Jadi puasa ni satu modul yang istimewa. Kalau kita boleh ambil ni berdasarkan hadis-hadis Nabi, kita akan jadi manusia baru. Kita jadi manusia supaya kereta lepas pergi oboh. Lepas tuning, dia topik tu, sedap motor habis kereta lain pun dia tinggal belakang. Boleh laju, boleh gapo, minyak pun jimat, jalan pun sedap, tidak sedut dah pasal dia sudah tuning, dia sudah oboh. Bagitulah kita manusia. Jadi nak jadi lagu tu lagu mana? Kena faham molek. Puasa ni kita puasa semua. Tiap-tiap tahun kalau kita tak ceramah ni pun kita puasa. Tapi kita kena tengok ambos sendiri, tuan-tuan ada apa-apa kita pakat tengok dalam diri kita, betul ke puasa kita ni serupa hak Nabi Nuh. Betul ke tak puasa kita ni serupa hak Islam ajar.
Jadi tak jadi itu kita kena tengok situ. Sebab ada orang puasa tak tinggal puasa pasal berapa puasa nak raya dia tu. Orang tua kata kan siapa tak puasa tak boleh raya. Puasa tu kat dia bersungguh. Luduh tak berhenti, celik mata luduh lalu puh. Luduh semacam sampai kering akhir liu. Tapi tak boleh gapo satu. Sebab Nabi sebut ada orang puasa tak boleh gapo-gapo. Dalam hadis selalu ustaz baca rubbasa imin. Banyak ramai orang puasa ni laisa lahu min siyamihi, dia tak boleh gapo satu puasa dia illal ju' wal atash, kecuali lapar dengan dahaga ya. Puasa habis dah 30 hari 29 hari tak makan tak minum tak korek hidung tak isap rokok, midi masuk dekat pun marah, duk jauh-jauh timur dia kata batal puasa aku ni. Pada bini nak masuk dekat ya okey batal puasa, hidup dekat kan, tapi nak oyak sungguhnya dia takut batal puasa. Tapi Tuhan kata tak ada giat. Nabi kata dalam hadis tu laisa lahu min siyabi, dia tak boleh gapo satu illal ju' wal atash, kecuali lapar dengan dahaga. Apa tu tak boleh. Apa tak boleh tu pasal Nabi pun sebut dalam beberapa hadis. Bila kita puasa ni bukan setakat tak makan tak minum, tapi jangan fala rafasa wala fusuqa wala jidal, supaya kita pergi Mekah. Dalam bulan puasa ni tak boleh kecek uduh, tak boleh baloh tak tu kalu. Tak boleh kita apa ni bergeger tak tu kalu. Orang Terengganu ni boleh baloh dengan masaid tak apa. Orang Terengganu. Tapi nak baloh kat se tak tu kalu, nak bah tak tu kalu, tak boleh. Bulan puasa ni. Kalau orang mai kata gapo ke dia tu, lah kata lepas puasa kita gocok. Lah ada sekadar orang cabar kita boleh puasa, kita dulu. Lepas puasa kita gocok. Boleh kira jugalah jawab lagu tu. Tapi jangan jawab gitulah, bukan nak segocok. Tapi nak oyaknya kurang-kurang ada lagu tu. Jangan turut air boleh puasa ni. Tak boleh kecek kosi, tak boleh baloh, tak boleh buat benda tak molek gapo, bukan setakat tak makan tak minum. Dah paling besarnya kalau kita ambil reka-reka, ulama sebut ni, fikiran kita, hati kita pun kita kena jaga. Ada orang tak makan tak minum cokor rumah tak kata gapo, tapi yak pagi pas petang duk mikir tu, baca-baca jadi kuih dalam kepala dia. Nampak kuih tu, nampak kuih ni waktu sengih kadang-kadang sore duk bucu dinding tu, duk nampak kuih. Kalau sedap lagi nampak orang jual. Waktu pakat urung bazar Ramadan tu, penuh bazar Ramadan, bukan nak beli kuih sangat, nak tengok orang jual. Sebab orang jual ni janggut pada kuih. Orang jual bazar Ramadan ni janggut pada kuih. Merah situ, hijau sini. Banyak lebih pada kuih. Kadang-kadang suruh nak beli dengan orang jual. Bukan setakat nak beli kuih, suruh nak beli dengan orang jual. Kalunya jual lah. Jadi penuhlah puasa kita. Puasa kita penuh pasal kita tidak jaga fikiran. Kita tidak jaga perasaan kita, tidak jaga khayalan kita. Kita duk mikir barang yang tak molek. Barang yang tidak molek. Jadi ni antara benda-benda yang Nabi sebut. Mu tidak nak baca hadis apa sebab kita tahu belakang dah. Tiada tahu ustaz dah ayat dah. Cuma kita sebut ni sebagai ingatan kepada kita semua. Jadi biar puasa kita ni bukan setakat tak makan tak minum, puasa yang disebut oleh ulama puasa zahir dan batin. Puasa zahir dan batin, iaitu zahirnya tak makan tak minum tak isap rokok tak korek hidung. Batinnya ialah hati kita, perasaan kita. Kalau kita deki kat orang kita kena buang, kita dendam kat orang kita kena buang, niat jahat kat orang kita kena buang, duk mikir benda-benda tak baik kita kena buang, litasel yang buruk kita kena buang belakang. Biar kita mikir comel, tenang lini supaya air mengalir, sejuk mengalir, relax ya, biar jadi lagu tu dalam bulan puasa. Tu yang paling penting yang kita ingat. Jadi lagu mana cara kita nak buat ni? Nak suruh jadi lagu tu. Antaranya ialah hak Nabi ajar gak. Antaranya ialah kena baca Quran, banyak zikir, banyak baca Quran, kena berdoa. Baca Quran ni antara cara yang boleh membetulkan diri kita. Nak baca Quran ni lama pun tidak suruh baca setiap orang kena baca sejuk sore sebab ada setengah tu dia tak ada masa dia ingat Quran, dia boleh baca tapi masa dia tak ada. Dia kerja, dia sibuk. Ada setengah orang ada masa tapi baca Quran tak boleh. Kalau kita dengar dia baca Quran, baik suruh berhenti. Serabut kita dengar. Bunyi sebuah burung matu, tutak tak tahu ke mana baca. Jadi baik tak usah baca. Tak usah baca. Jadi hak paling pentingnya mendekati Quran. Mendekati Quran ni kalau kita ambil tafsir yang luas,
Kalau kita tak boleh baca, kita dengar orang baca. Kita nak baca tak boleh. Boleh jadi kita tak berapa molek tajwid kita, makhraj kita pun Fatihah bobo lepas kuliah tu pakai tak baca langsung, tak berani. Pasal apa? Tak boleh, takut tak boleh berhenti. Ada orang tak berani baca kuliah sebab takut tak boleh berhenti. So lagi orang takut lam yakuni. Sebab tu kalau kita pak apa nama Quran ni kan. Majlis nama kita perhati semua kampung. Tuan-tuan lebah nak duduk dia bila. Kalau dia suruh dia ni siapa lam yakuni dia bangun. Lari. Tak si duduk apa? Lam yakuni ni makan orang. Banyak orang tu email pun ada tak boleh berhenti baca lam yakuni. Sebab tu hamba tak baca di tu email hamba tak je baca lam yakuni tu. Tak berani, takut tak berhenti, tak sudah maya nyanyo. Dia makan orang. So lagi kuliah. Kuliah ni pun makan orang. Ada cerita nak dengar cerita. Mu'alaf India betul dia masuk Islam. Dia ngapal lah 2-3 surah. Antara surah dia apa? Kuliah ayyuhal kafirun. Ingat dia ayat tu ni. Jadi satu kali maya lah. Dia jadi makmum. Tu email tak tahu itu marah bini ke. Tak itu kah kuliah. Duk mailah abu du mata musi tak nak berhenti. Uleh hak tuluh macam. Berkali kena marah bini belum mari masjid tak tahulah tu serabut. Baca tak boleh berhenti. India ni serabut beruk tak berhenti. Akhir dia tegur tu email. Moga dia belajar kan. Kalau makmum ni kalau tu email tak kena boleh tegur. Dia tegur. Haji dia kata lakum dinukum tak ada mari kau. Dia tanya tu email lakum dinukum tak ada mari kau dia kata. Punuh habis maya. Jadi kuliah dengan lam yakuni ni makan orang. Makan orang. Tu pun kita tak berani baca. Tak berani baca dah tu. Baik. Jadi kalau kita ni tak boleh baca Quran, kata guru, kita dengar orang baca. Sebab itulah digalakkan bertadarus. Dari bulan Ramadan ni bertadarus. Tadarus ni maksudnya pakak-pakak baca. Mu baca aku dengar, mu betul. Aku baca mu dengar, mu betul. Tu masuk tadarus, bukan badi. Kita pakak betul mu aku. Baca dengar, betul sikit baca. Oh ni pun betul orang. Akhirnya somel belaka lah. Jadi tu masuk tadarus. Asalnya gitu. Bertadarus masing-masing baca mu aku nak betul baca Sebab kadang-kadang kita ni rajin baca Quran tapi baca tak betul. Tama-tama orang Melayu minta maaf lah. Hamba pun orang Melayu juga. Orang Melayu kalau kapur kat letih kita dengar dia baca fa'ammin. Biasa dengar ke? Fa'ammin. Mana ada fa'amman. Dia tapi dia lidah kapung, duk makan ubi kayu semua. Akhir tu bi fa'ammin. Tak cakap betul duk fa'ammin situ kan. Letih tu guru ni nak betul waktu. Akhir lok dia lah ikut mu lah. Baca asal baca ya. Tu nak ayat lidah kita. Tu belum masa mari Jawa lagi. Mari Jawa parut lagi ni Sami'an basira. Gapo dia? Sami'an basira. Tapi lidah Jawa Sami'an basira. Waktu tu bik zaitun semeung tu. Zaitun semeung. Nak ayat benda-benda gini ni berlaku dalam masyarakat. Jadi kalau kita ni tak boleh baca Quran kata guru, kita dengar orang baca. Kita pergi duduk nopel dengar dia baca sekurang-kurangnya kita boleh betul baca kita. Kalau tak ada arah juga pasal kaset lah. Pasal kaset ngaji Quran pada lagu Siti Nurhaliza baiklah. Pasal kaset pasal Quran. Tapi hak paling penting sebenarnya bila ulama ataupun nabi suruh kita mendekati Quran bulan puasa dia ialah nak memahami Quran tu. Sebab Quran ni tujuan Tuhan waktu ialah untuk menjadi hidayah. Pedoman kepada kita orang beriman. Tidak cukup kita orang beriman ni kalau sekadar kita baca ya Quran. Kita baca tak tinggal, kita ngapa Quran tapi tidak cukup. Hak paling besar mengikut faham yang hamba baca dalam tulisan ialah kita nak faham, kita nak amal. Hak tu hak paling besar sekali. Kita faham Quran dan kita amal setakat yang kita boleh. Itulah tujuan yang paling utama. Sebab Tuhan waktu Quran ni bukan hanya untuk dibaca saja. Tuhan waktu Quran bukan hanya untuk dihafal saja, untuk dibuat pertandingan saja. Tapi hak paling besar Tuhan hantar Quran ni mula-mula dalam surah Al-Baqarah. Dia kata zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah matlamat. Objektif yang paling utama Tuhan waktu Quran ialah hudan lil muttaqin.
Hudan lil muttaqin. Dari ayat lain dia kata syahrul ramadhan allazi unzilal quran fihi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan pula tu saya sebut menjadi petunjuk, menjadi hidayah, menjadi pedoman. Kalau kita boleh buat ibarat Quran ni ibarat lampu suluh. Kita duduk kampung, kita jalan malam dalam gelap, kita kena ada lampu pecik. Orang kampung panggil lampu pecik. Tujuan lampu pecik ni nak buat suluh. Bukan kita beli lampu pecik, buh dalam kilas, jalan dalam gelap. Ada orang jenis tolong sikit, dia beli lampu pecik kau mahal, obat kau mahal. Tapi kilas dalam kilas, dia tak suluh. Oh tu dia tahik, bahaya tahik lembu. Jatuh dalam parit. Pasal lampu suluh tak guna. Jadi itu ibarat kita sebahagian kita orang beriman hari ni, Quran ada. Lampu suluh ada, tapi kita tak guna. Kita sipir atas rumah, buku kan kain kuning tok atas mari. Baca dok. Baca dok. Tanya ada kematian baru kalut saya Quran baca. Tika tu ya. Ataupun tika orang minyak ngamuk. Tanya orang minyak ngamuk kalut pakai saya Quran baca pasal takut kau orang minyak. Ni masalah kita. Jadi ibarat ada lampu suluh tak guna. Jadi Quran ni ibarat lampu pecik, lampu suluh bila kita jalan pecik lah. Suluh tengok. Barulah kita tak terpijak tahi lembu. Kita tak pijak duri, tak jatuh dalam parit, tak sepak koksi. Lampu pecik ni kalau nak ibarat lagi dia kait pula dengan hadis. Ambo selalu buat ibarat sebab Nabi sebut dalam satu hadis dia kata aku tinggal kepada kamu ni orang beriman ni dua perkara. Taraktu fikum amrayni, aku tinggal dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Siapa bila-bila pun tak sesat. Selagi mu pegang ni. Dua perkara ke apa? Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah aku. Sunnah tu kita panggil hadis. Dua perkara ni kalau kita pegang, kita tak sesat. Dalam hidup kita sebagai manusia biasa, hidup kita sebagai dalam rumah tangga, hidup kita dalam masyarakat, hidup kita dalam pendidikan, hidup kita dalam politik, hidup kita dalam seni dan budaya, semuanya tak jadi sesat kalau pegang Quran, pegang hadis. Kok jadi masalah hari ni, ramai di kalangan kita orang Islam tak pegang Quran, tak pegang hadis. Dia buat saruk dia, buat pandai dia. Guna akal dia, kadang-kadang ambil daripada orang lain, tak sakut paut dengan Quran dengan hadis. Lepas tu yang jadi masalah. Jadi masalah dalam politik, jadi masalah dalam ekonomi, jadi masalah dalam masyarakat, jadi masalah dalam rumah tangga, jadi masalah dalam seni dan budaya. Akhir kucahannya habis, bingung belakang jadi punuh jani belakang. Dalam politik punuh jani, berebut situ berebut sini tak tu kalu. Guna nama rakyat kononnya untuk bela rakyat, tapi sebenarnya untuk kepentingan peribadi. Nak jadi gotu orang ni, nak jadi go ni orang tu, nak gotu nak go ni, tapi jual nama rakyat. Jual nama rakyat. Rakyatlah jadi batu locak dia. Ekonomi lah gitu juga. Bila tak ikut Quran, tak ikut hadis, jadi masalah dalam ekonomi. Kalau paling besar kan ekonomi moden ni riba lah. Riba ni punca masalah dalam ekonomi seluruh dunia. Kejatuhan institusi, keruntuhan gapo semua ni, inflasi kau gapo semua ni punca besar riba. Sebab tu riba ni antara benda besar yang Tuhan suruh perangi. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulihi. Kena perang. Orang yang mengamalkan riba ni Tuhan kata kena perang. Nak ayat besarnya keburukan riba ni kepada kehidupan ekonomi manusia. Tu nak ayat. Tak turut Quran, tak turut hadis. Masyarakat lah gitu juga. Masyarakat yang dibunuh ni pasal kita hidup ikut fikiran kita, ikut nafsu. Nafsu ni ada berlaku, hamba ada nafsu. Tapi dalam Islam aja nafsu ni kita kena jaga. Bukan kita turut dia. Kena jaga nafsu dan kita salurkan nafsu kita mengikut kaedah. Supaya nafsu seks, syahwat, jantina kita ni. Orang jantan nak orang puan. Orang puan nak orang jantan. Nafsu ni kena ada, bukan kata tak boleh. Jangan perasa nak orang tina tak boleh. Dalam Islam memang kena ada perasa orang jantan kena nak orang tina. Orang tina kena nak orang jantan. Dia tak boleh jantan nak orang jantan, tina nak tina. Tak boleh lagu tu. Malu ke lembu kita. Tak aja lagi kita tengok lembu jantan ukah lembu jantan. Ada raja tengok kapung. Kambing jantan ukah kambing jantan. Tak ada. Kambing pun reti malu. Menatai orang yang tak reti malunya. Ukah sama jantan, ukah sama tina. Boleh sebut natai tak?
Tu nak oyak masalah. Jadi kalau kita turut agama, Islam bui, nak nafsu ada, dah Tuhan sengaja buat nafsu syahwat. Bapa kita baca lagi kita, Imam Ghazali sebut, Allah SWT sengaja buat nafsu seks dalam diri manusia. Tujuan apa? Supaya ada tarikan lelaki dengan perempuan. Bila ada tarikan lelaki perempuan, dia akan berkahwin. Bila dia berkahwin, dia melahirkan zuriat. Sebab tu nikmat yang paling besar dalam dunia, nikmat seks, nikmat persetubuhan. Tuhan sengaja buat nak suruh manusia ni berkahwin. Tujuan Tuhan buat ialah supaya ada zuriat yang akan memakmurkan dunia ni sehingga hari kiamat. Kalau semua kita tu akad tak nikah, mati kita, siapa dia nak jaga rumah? Siapa dia nak jaga lembu? Siapa dia nak jaga kebun? Muka tak ada anak, akhir jahan lanaklah dunia. Maka sebab tu Tuhan buat nafsu. Tapi nafsu ni kita kena selalu melalui kaedah agama, iaitulah perkahwinan. Nikah kahwin itu kaedah kita menyalurkan nafsu. Mu ada nafsu, mu nak salur boleh, Tuhan kata. Mu ikut agama. Gapo agama? Nikah lah. Dan nikah pula Tuhan bagi peluang siapa boleh pak. Jenis hak nafsu kuat. Dia yak bodoh lagi makan tukar ali. Jadi tak padai seorang bini. Tuhan bagi peluang siapa pak. Bini pak ni Melayu seorang, Cina seorang, India seorang, orang asli seorang. Tak cukup lagi. Kalau tak cukup lagi pak ni boleh katok lah hamba masuk dalam hotel. Tuhan bagi siapa gitu mau lalu pasal cara yang sah, cara yang betul untuk melepaskan nafsu syahwat kita. Tu nak ayat cara tu. Makan minum, Tuhan tak sekat kita makan minum. Tuhan suruh nak. Dalam Quran kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Tapi Tuhan buh tara apa dia? Wala tusrifu, jangan makan lebih pada hak. Ni ngomong dengan pinggir-pinggir. Tengok pinggir kau maha kekoh ke pinggir-pinggir. Ataupun makan siapa tak boleh nak nyau. Nyau makan semua. Siapa duk begini? Tak nak ndelai tu. Tu lebih pada hak lah. Makan banyak tak apa kalau kita ada orang tanya pas nak makan banyak mana ustaz? Kalau hamba baca dalam kitab ni tak ada hak. Hak ni kita je. Kita tengok sisi. Poketo. Kalau kancing dia makan minyak sikit. Tapi kalau lori banyaklah. Okey nak buat minyak lori sepuluh minyak kancing pun sama. Tak cukup nak unggahnya. Ataupun buh dalam kancing tu sama dengan taki lori. Berkubar minyak tu. Jadi kita ikut hak kita masing-masing. Kalau orang ni sepadan dengan sepinggir ya, jangan makan lebih. Kalau tu jadi lebih dah lah. Kalau hak dia sepinggir. Kalau hak dia 2 pinggir, moga dia besar sikit sisi. 2.8 bagi contoh, 3 pinggir dia seorang. Tu contoh je lagu tu. Jadi nak ayat agama ni ajar berlaku tu. Sebab tu kalau kita hidup dengan agama, kita jadi comel. Masalah kita hari ni, kita tak turut agama. Dalam pendidikan tak turun, dalam ekonomi habis. Jadi kita akal kita, fikiran kita, nafsu kita. Itu yang menyebabkan masalah besar dalam dunia. Mari pula teori kapitalis. Teori kapitalis ni membunuh dalam ekonomi. Manusia ni dia nak belanja, nak guna. Nafsu manusia tak pernah puas. Akhir tu budaya consumerism. Orang putih panggil budaya consumerism, budaya pengguna. Habis akhir jahanam dunia kerana manusia nak berjanguk, nak memuaskan nafsu dia. Bunuh segala binatang kerana nak buat baju tebal ke apa semua ni. Baju tu bukan pakai semua, sekali-sekala pakai, bunuh menatai, bunuh gapo. Jadi semua ni bercanggah dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu boleh puasa ni secara umumnya Tuhan nak tarik kita balik. Kita balik kepada fitrah kita, rujuk kepada Quran. Quran ayat belaka dah kamu ni. Mu nak pilih bini lagu mana, nak pilih sair lagu mana, nak makan lagu mana, nak hidup lagu mana, nak menego lagu, semua Quran ajar belaka dah. Dalam Quran ni tak ada barang orang tak sebut, Tuhan tak sebut. Ni ada cerita pula. Ada seorang ustaz ulama zaman dulu yang ngajar gitu. Di atas Quran ni ada belaka. Tuhan tak tinggal ke satu. Segala benda kita rujuk Quran lah jumpa. Esok ke pagi lagi orang puai kapung mari. Orang puai ni mari kapung. Mari jumpa Tok Guru. Semalam Tok Guru mengajar di masjid. Ayat kata dalam Quran ni ada belaka. Boleh kau Tok Guru tunjuk lagu mana nak buat roti. Nak buat roti. Kalau tanya kita nak jawab ke mana? Ayat mana ada dalam Quran ajar buat roti? Bila dia tanya kita lagu mana Tok Guru nak buat roti ni? Tok Guru ni tak apa datang. Duk mata dia pakai baju siap ke apa? Mari tahu aku. Aku nak tunjuk. Bawa nyo gigi mana gigi kedai roti.
Dia bawa orang buat tu pergi kedai roti. Dia kata kalau mu nak tahu lagu mana cara nak roti, mu kita tanya orang jual. Oh, tak kena lah Tok Guru. Tu kata Malik dalam Quran ni bawa mari kedai roti, hamba pun tahu. Tu kata, hak aku tunjuk ni hak Quran ajar. Quran sebut apa dia? Saya kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Hendaklah kamu bertanya kepada orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Lah ni mu tak reti nak buat roti, mu kena tanya orang jual roti. Tu kaedah Quran ajar tu. Kalau Quran nak ajar sesuatu buat roti, tak baca Quran. Roti macam-macam jenis, roti seperik, roti lapis, roti manis, roti pandai, roti berapa akhir sebutin Quran saya tak baca. Kita tak fikir pun tak urut. Tu baru bak roti baru. Tapi kerana Tuhan ni bijaksana, dia beri prinsip. Dia beri kaedah asas. Kaedah asas lah kita buka kembali. Kalau kita belajar silat lah. Belajar silat ni Tok Guru ajar kaedah-kaedah asas. Kaedah-kaedah asas. Tok Guru tak ajar sebelakang, dia tak kata, ni buah ni mu nak gocoh tergetuk. Buah ni gocoh di belakang jambe. Buah ni gocoh buah tangga. Ada yang ajar lagu tu? Mana ada silat ajar lagu tu? Ni awal buah ni nak gocoh buah tangga ni. Ni awal buah ni gocoh buah pokok. Gocoh belakang jambe. Tak ada. Dia ajar asas ya. Asas gerak ke, kita faham, kita gunalah. Tanya buah tangga lagu mana nak pakai buah mana. Quran pun kada Tuhan ni maha bijaksana, dia beri prinsip. Dia beri kaedah asas, iaitu bertanya kepada orang yang tahu kalau mu tak tahu. Selesai masalah lalu. Gapo bidai pun kalau kita tak reti mengaji. Dia cari orang pandai, barulah selesai masalah. Tu nak ayat bijaknya Tuhan. Jadi semua benda ni sebab tu Tuhan kata dalam Quran, ma farratna fil kitabi min syai'in. Kami tak tinggal sebutir abuk pun dalam Quran ni. Kami royak belaka, kami hurah belaka. Pasal Tuhan tahu sesok akan banyak lagi persoalan-persoalan yang berlaku. Banyak lagi soalan yang akan timbul, banyak lagi isu akan bangkit. Maka dia beri kaedah-kaedah. Bila kita faham Quran, kita faham kaedah, kita lah guna pakar. Sebab tu ulama waktu bik kaedah dia panggil qawaid fiqhiyah, usulul fiqh. Semua ni kaedah-kaedah yang dia istinbat. Dia buat kesimpulan pada Quran, waktu bik dalam bentuk ilmu, kita guna pakar dengan zaman kita. Itu paling penting untuk kita ingat. Jadi Quran ni lah asas yang mau nak tekan pada kita ni. Kita orang Islam ambil peluang bulan puasa ni kembali kepada Quran. Sama ada kita baca Quran ataupun kita memahami makna dia, yang paling penting ialah kita usaha untuk amal. Amal Quran ni setakat yang kita boleh. Setengah orang dia beragah bulan puasa. Kawan 3 kali khotel. 3 kali khotel Quran. Tapi berangan duk potulur, kedekut hafah lebih pada Haji Bakri. Patut bulan puasa ni pemurah lah. Sebab Nabi disebut dalam hadis, Nabi ni bila mari bulan puasa, sifat dermawan dia karihil mursalah, serupa angin yang menderu. Dalam hadis sebut, buat bandingan Nabi ni bila mari bulan puasa, sifat dermawan dia tu karihil mursalah, serupa angin menderu. Maknanya sedekah semacam, tidak kedekut Nabi ni. Siapa berkat tu? Tu nak ayat bulan-bulan puasa. Jadi kadang-kadang kita agak baca Quran. Ada orang, ambo 3 kali khotel ustaz bulan puasa ni. 3 kali khotel Quran. Baguslah khotel tu. Tapi perangai berubah kan tu. Perangai mulut kita, pergaulan kita dengan masyarakat, tingkah laku kita, akhlak kita jadi comel ke tu. Apa tujuan kita baca Quran sampai 3 kali habis kalau kita tak boleh menghayati ajaran Quran? Kita tak boleh jaga hubungan kita dengan orang. Sebab sedekah ni antara benda besar. Sedekah ni boleh menghapuskan bahaya api neraka. Nabi sebut dalam hadis sedekah-sedekah tutfi'un nar, boleh memadamkan api neraka. Maknanya selamat kita ni dengan sedekah. Tapi sedekah ni kita orang Melayu paling kedekut. Orang Melayu secara umum payah basuh kalau bab sedekah. Kadang dia jawab, ustaz sedap lah ada piti. Ambo tak ada piti. Nak bau ustaz boleh lawi sedekah. Sedekah ni tak nanti sikit banyak. Sedekah tak nak sikit banyak. Hak mana kita boleh bui-bui lah. Tak boleh bui sikit, bui banyak. Tak boleh bui banyak, bui sikit. Tu ya, bukan kata nawi kita orang kapur kena bui supaya orang bandar, orang kaya. Orang kaya 100 riyal tu tak ada nilai ke dia. Sebab piti dia ribu-ribu. Tapi kita samah kau, serial kau, 20 sen pun tak apa. Tak ada arah kat duit sekali. Sesen. Banyak sikit bunyi dalam ting, keleking jatuh. Rupanya sesen berlaku. Tak apa.
Tuhan dia tak cara. Tuhan tidak tengok jumlah. Tuhan tengok ikhlas kita. Kita Abu bawa satu cerita. Ni cerita masyhur dalam kitab. Tapi tak tahu berlaku mana lah. Dalam kitab sebut. Zaman dulu tak tahu zaman bila. Seorang raja dia suruh orang buat masjid. Dia suruh orang buat masjid. Dia kata masjid ni biar paling comel, paling besar, paling mahal. Muka dia raja kan. Dia nak lebih belakang. Paling comel pada hak mana hak ada dah, paling besar, paling mahal. Jadi nak buh nama dia situ. Orang apa buat? Muka raja peta buat masjid. Buat masjid dekat nak siap dah. Dalam berapa minggu lagi nak sudah, tiba-tiba dia mimpi. Raja ni mimpi 3 malam betul-betul. Mari lembaga besar, oyak ke dia, masjid mung ni nanti siap. Jangan bubuh namamu. Orang tu royak dalam mimpi. Jangan bubuh namamu, kena bubuh nama si Anu bin si Anu. Nama orang puas seorang. Orang tu sebut ni nama ni mu kena bubuh. Terkejut dia 3 malam turut-turut ni pelik ni. Perempuan ni dia pun tak kenal. Siapa dia ni orang puas ni? Akhirnya dia pergi tempat orang buat masjid. Dah 3 malam mimpi ni tak puas hati dia. Pergi bawa taskar ke apa semua. Dia tanya orang kampung, siapa dia ni nama sekian-sekian. Aku 3 malam mimpi ni orang mai royak sebut nama dia. Nak tahu orang mana. Cari-cari jumpalah orang kampung seorang, orang puas miskin, janda, tak ada anak, tua dah. Dia ni miskin duduk berumah biasa, rumah kampung. Panggil depan raja, ketarlah dia bila raja panggil. Dia kata muak gapo dia kata. Siapa aku buat masjid ni nak buh nama aku. Tiba-tiba 3 malam tu orang rakyat kena buh namamu. Mu buat gapo dia kata. Pitih-pitih aku belakang ni buat masjid ni. Tak ada pitih orang lain seorang abu. Mu tak berada pitihmu tapi apa orang sebut namamu. Haluk nak jawab. Dia kata patik tak ada satu tu aku. Patik pun tak ada wig gapo ke masjid. Semi tak bui, pasir tak bui, muka patik orang sesok. Lepas dia kata apa? Cuma so je dia kata. Sejak daripada orang start buat masjid sampai hari ni, patik tengok orang kerja ni letih. Yang muka zaman dulu mana ada kedai kopi, ada gapo tu. Jadi patik tengok sial letih. Tiap-tiap hari patik buat mari air so beledi. Kara air daripada laga pergi letak tempat orang kerja. Suruh orang kerja ni minum. Setiap hari so beledi, setiap hari so beledi. Inilah dia kata sumbangnya patik untuk orang kerja. Lain pada tak ada. Menengung raja, mujur raja jauh. Menengung dia kata, kerana itulah berkali dia kata, Tuhan suruh buh namamu. Pasal mu air sejuk ni mu ikhlas. Tak ada fikir apa-apa. Aku buat masjid ni nak sahur. Nak buh nama aku, nak suruh orang kenal. Tapi mu ni kerana mu buat ikhlas, kerana air sejuk itulah boleh jadi Tuhan bui berkat, bui rahmat kepada kamu. Akhir dia arah, lepas ni bila siap masjid buh nama orang puan. Jangan buh nama aku. Tu nak oyak ni lah. Air sejuk ni lah gapo kalau kita kira. Kara dalam laga tapi kerana dia ikhlas. Dia jujur. Maka kita pula sebab tu bila kita sedekah, kita buat ikhlas kita. Tak kira lah banyak mana mahal murah tu atas dasar kita ikhlas. Hak ikhlas kita kecil pun Tuhan akan tanda hak ni menjadi rahmat besar esok di akhirat. Cuma lepas ni janganlah bila Ustaz Ridwan nak buat bangunan baru pakat buat mari air sejuk belaka. Nyanyo Ustaz Ridwan tak sudah bangunan itu. Orang tu buat mari air sejuk so beledi, hari ni masjid so beledi, selok Ustaz Ridwan. Tapi nak royak sedekah tadi. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata la tahqiranna bil ma'rufi syai'a. Jangan mu pandai lekeh kebajikan benda molek ni walaupun kecil. Jangan pandai lekeh. Walaupun barang tu kecil, barang tu halus, kita builah buat baik. Insya-Allah kalau kita buat ni bila kita ikhlas, Tuhan tanda. Malaikat tanda walaupun orang tak ingat, insya-Allah menjadi mahal esok pada sisi Allah SWT. Ni antara benda-benda yang dituntut oleh agama. Dah bulan puasa ni lah bulan di mana kita nak lipat ganda pahala kita. Builah setakat kita boleh bui, buatlah kebajikan walaupun kecil dengan zikir, dengan doa sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita ni habis bulan Ramadan banyak pahala kita ipung. Sebab bulan Ramadan ni Tuhan tak ada hak. Amalan kebajikan biasa ni kalau kita baca dalam hadis, Tuhan wi antara 10 hingga 700 kali ganda. Amalan kita ni ada Tuhan wi 10 kali ganda, ada Tuhan wi 50, ada 100 sehingga 700 kali ganda. Dalam hadis. Tapi bulan puasa tak ada hak. Tak ada hak. Bulan puasa ni Tuhan kata dalam hadis kursi apa ni?
apa ni dia kata illas siam, kecuali puasa. Bulan puasa dia kata hak tu apa ni was isla illas siam fa innahu li. Puasa-puasa ni gi aku, kata Tuhan dalam hadis kursi, wa ana ajzi bihi. Aku yang akan bui pahala ganjaran mengikut aku nuk. Ulama tafsir hadis ni dia kata tak ada hak. Nilai amalan kita ni bulan puasa tak ada hak. Bukan 10%, bukan 700 kali ganda, tapi tak tahu banyak mana Tuhan bui. Maka sebab itulah ambil peluang bulan puasa buat kebaikan. Apa benda yang disebut kebaikan, buatlah. Setakat yang kita mampu, insya-Allah kita dapat mengumpul pahala yang banyak. Mudah-mudahan puasa kita ni memberi kebaikan dan kita tubik bulan puasa ni menjadi orang yang lebih baik daripada learning daripada masa-masa yang lepas. Jadi dah lebih kurang yang abang nak sebut malam ni, mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita semua dan kita harap insya-Allah bulan puasa ni Tuhan beri rahmat kepada kita semua dapat menunaikan puasa dengan baik, menyempurnakan ibadat kita dan mengumpul seberapa banyak pahala yang boleh insya-Allah. Jadi itulah yang nak sebut kerana masuk dah waktu ni. Mudah-mudahan boleh memberi faedah kepada kita semua. Mengucap terima kasih kepada pihak penganjur, terutamanya Dr. Ridwan yang sudi menjemput Abang Ade dan tuan-tuan dan puan-puan semua yang sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat yang tidak terhingga kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya man kafana an kulli syai', ikfina syarral amrad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya man kafana an kulli syai', ikshif 'annal balaa'a wal waba'. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya man kafana an kulli syai', anzil 'alaina ar-rahmata wad-dawa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.